Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Faidatun, ini suatu faidah. Wa innama sumiyat hadhihi takbiratul ihram li'annahu yahrumu biha 'ala al-musalli ma kana halalan lahu qablaha. Hanya saja dinamakan takbir ini yang pemulaan solat itu sebagai takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, kerana ia mengharamkan dengan takbir itu ke atas orang yang solat yang sebelum dia takbir itu halal. Sebelum takbir itu halal, tapi lepas takbir itu haram. Itu sebab takbir itu dinamakan takbir mengharamkan. Apakah perbuatan yang diharamkan selepas dia takbir? Perbuatan itu ialah min mufsidati solat, yang terdiri daripada perkara yang boleh membatalkan solat, ka al-akli wasyurbi wal kalami wan nahwi dzalika, seperti makan, minum, bercakap-cakap dan seumpama dengan yang demikian itu. Wa yusannu raf'u yadayhi fi takbiratil ihram bil ijma', dan disunatkan mengangkat kedua tangannya ketika bertakbiratul ihram itu menurut ijma' ulama. Okey, mengangkat tangan tu sunat. Cara dia angkat tangan tu, pertama, mustaqbilan bi kaffaihi al-qiblata. Kaf tu tapak tangan lah, tapak tangan daripada ujung jari sini, ujung jari sampai ke sini tu kaf lah. Jadi semua kaf dia tu menghadap kiblat. Tapak tangan itu menghadap kiblat. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, mumayyilan atraf asabi'ahuma nahwaha. Dia punya ujung jari tu condong. Gitulah. Condong ke arah kiblat juga. Ujung-ujung jari tu menghadap kiblat. Itu nombor dua. Mufariqan asabi'ahuma. Ni nombor tiga. Nombor tiga, jari-jari itu hendaklah renggang lah, tidak rapat gini. Tak rapat, dia renggang. Okey, renggang. Tafriqan wasatan, dalam keadaan renggang yang sederhana lah, tak ada renggang gini. Gini lah, renggang sederhana lah. Maintain lah. Yang keempat, kasyifan lahuma, hendaklah tapak tangan dia tadi tu kasyifan, terbuka, tak ditutup dengan apa-apa lapik. Yarfa'uhuma muqabila mankibaihi, nombor 5. Kedua tapak tangan itu hendaklah diangkat muqabilan mankibaihi, berhadapan lah dengan dada, dengan ni bahu. Dia bukan gini ya. Dia gini, depan bahu, di hadapan bahu. Diangkat di hadapan bahu. Di hadapan bahu. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, berdasar kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dia mengangkat kedua tangannya itu separas dengan bahu dia apabila baginda memulakan solat. Jadi separas dengan bahu ni menurut Imam Syafi'i ialah dia atas pada bahu lah. Atas pada bahu. Atas pada bahu. Gitu. Kalau mazhab Hanafi, paras tu macam ni lah. Dia punya ujung cuping ni dengan ujung jari. Kalau mazhab Syafi'i, gitu. Ujung jari ni, ujung cuping, atas cuping. Mazhab Hanafi di bawah cuping, begitu. Okey. Qala an-Nawawi, kata Imam Nawawi fi Syarah Muslim, dalam kitab Syarah Muslim, makna hadwal mankibaihi, maksud separas dengan bahu itu ialah hadwal mankibaihi kan ni. Maksudnya ialah ayyuhadi atrafa asabi'ahu a'la udunaihi, hendaklah separas ujung jari dia tu bahagian atas telinga, menurut mazhab Syafi'i lah, atas telinga. Wa ibahamahu syahmatai udnaihi,
manakala dia punya ni ibu jari separas dengan cuping bawah, cuping teling bawah, anak telinga. Warahatahu mangkibaihi, manakala dia punya perut tapak tangan tu, perut tapak tangan sini, itu separas dengan bahu, artinya di atas bahu menurut mazhab Syafi'i ya. Baik. Jadi dekat okey, habis. Okey, habis. Wa yajibu qarnan niyati wa yajibu qarnu an-niyati bi takbiratil ihram, dan wajib diserentakkan, diturut sertakan niat serentak dengan takbiratul ihram itu. Allahu akbar, serentak dengan niat. Niat tu dalam hati, li'annaha awwalu al-arkani, sebab niat itu ialah rukun yang pertama, bi ayyuqrinaha bi awwalihi, iaitulah dengan cara dia serentakkan takbiratul ihram itu dengan niat. Okey, bi awwali, pada awal solat. Okey. Okey. Wa yastashibuha ila akhirih, hendaklah dia meneruskan niat tu hingga akhir solat. Artinya dia tak perlu kan nak rukuk sekarang kena niat baru, niat sahaja aku rukuk lah, tak payah. Dia hanya perlu istishab je, itulah. Dia perlu ingat dia tu sedang solat. Mengapa aku tunduk, mengapa aku berdiri? Sebab aku sedang solat. Dia menyadari dia sedang solat. Itu istishab niat lah tu. Meneruskan niat yang pertama hingga ke bagi salam, tanda habis solat. Wakhtara an-Nawawi, maka Imam Nawawi telah memilih pendapat di dalam fi syarhi al-Muhadzab al-Wasit, di dalam kitab Muhadzab, iaitu kitab Majmu', syarah Muhadzab, dan kitab Wasit taba'an lil Imam Al-Ghazali, sebagai mengikut kepada Imam Al-Ghazali, al-iktifa bil muqaranah al-urfiyah indal awam, berpada menyertakan niat tadi tu, niat solat tadi tu secara uruf ketika takbiratul ihram bagi orang awam. Jadi muqaranah tu serentak dengan takbiratul ihram tu yang seperti yang sedia kita ketahui lah, seperti yang dilakukan oleh biasa yang kita lakukan begitu kan. Jadi itu dah berpada dilakukan tu ketika takbiratul ihram saja dah cukup bagi orang awam. Jadi Imam Nawawi dia memilih pendapat begitu, seperti mana Imam Al-Ghazali, bihaitsu ya'uddu mustahdiran dis-salah, sekira-kira ya'uddu dia mengkira, menghitung sebagai dia sedang hadir dalam solat. Itu cukuplah bagi orang awam tu. Dia perasan dia solat, jangan sampai dia tak tahu dia sedang tengah buat apa kan. Ataupun dia kadang-kadang orang awam tertidur dalam solat, berkhayal sampai terlupa. Tapi bila tersedar balik, oh aku solat, tu pun dah cukup dah bagi orang awam. Iqtidaan bil awwalin, sebagai mengikut orang yang terdahulu, fitasamuhihim bidzalika, dalam tasamuh kelonggaran mereka pada yang demikian itu, iaitulah pada mustahdiran, menghadirkan niat dalam solat. Tak perlu dia, bagi orang awam tak perlu dia kena niat satu-satu, tahu dan menghayati setiap perbuatan yang dia lakukan, setiap bacaan yang dia ucapkan. Dia hanya tahu dia tu aku sedang solat je, itu cukup.
Wa qala Ibn Rif'ah, berkata Ibn Rif'ah, innahu al-haqqu, kata Ibn Rif'ah itu yang paling hak, paling tepat lah. Wa sawwabahu as-Subki, dan telah dibenarkan oleh as-Subki. Wali, bagi aku, kata muallif, kata Khatib Asy-Syirbini, bihima aswah, kedua-dua cara tu betul. Apa dia? Iaitulah dengan apa tu, dengan mesti khusyuk tu tadi tu, daripada awal hingga akhir, itu yang pertama. Yang keduanya iktifa, berpada dengan seperti solatnya orang awam tadi tu, hanya perlu niat pada takbiratul ihram. Yang lain tu sekadar mustahdiran saja, sekadar dia tahu dia tu solat saja. Itu seperti mana yang dilakukan oleh orang terdahulu. Jadi kata Usubuki, dan bagi aku, kata muallif ni, kata dua-duanya betul lah boleh diikuti. Taib, habis dekat situ. Wal waswasatu, dan waswas, ragu, waswas, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram itu, min tala'ubi syaitan, adalah antara permainan syaitan. Banyak orang begitu kan, takbir Allahu Akbar, Allah banyak kali kan, Allahu Akbar, dan macam-macam jenis. Sedangkan mudah je. Dulu dah kita bicarakan tentang yang wajib dalam takbiratul ihram tu, niat je. Fardu zuhur contoh, fardu asar, itu yang wajib, yang lain tu sunat je. Fardu asar, yang sunatnya, yang wajibnya, dia ada fardu dan ada jenis solatnya tu, bilangan rakaat, menghadap kiblat, lillahi ta'ala, itu semua sunat. Jadi kalau dah sampai susah sangat, was-was, benda yang senang begitu, itu confirm permainan syaitan. Wahia tadullu ala khabalin, menunjukkan kepada khabal, fil aqli. Khabal ni dungu, bodoh kan, khabal, bodoh, dungu, pada akal, ataupun jahil fi al-din, jahil pada agama. Sampai layan was-was benda mudah pun dia jadi susah. Wala yajibu istishabu aniyah ba'da takbir bil usri, tidak wajib istishab, sentiasa menyertakan niat itu selepas takbir, sebab dia susah. Cukup mustahdir, menghadirkan niat, artinya dia tahulah, itu dah cukup bagi orang awam. Tak wajib istishab, sentiasa dia niat tu sentiasanya dijaga kan, jaga niat sampai salam, itu tak wajib. Lakinna yusannu, tapi dia sunat saja. Wa yu'tabar adamul munafi kama fi aqdil iman billahi ta'ala, dan tidak sentiasa menyertakan niat dalam setiap perbuatan dalam solatnya itu, dikira tidak menafikan solat, tidak mengistishabkan, tidak mengekalkan, menyertakan niat dalam semua perbuatan. Itu dianggap tidak menafikan solat. Tidak menyertakan niat dalam semua perbuatan solat itu dianggap tidak menafikan solat. Kama fi aqdil iman, seperti dalam akad akidah iman kepada Allah Ta'ala. Cukup kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, untuk tanda kita beriman. Dan kalau dalam perbuatan sehari-hari itu macam-macam jenis kita buat, tidak ada istishab iman dalam setiap perbuatan kita tu, tidaklah membatalkan keimanan. Istishab ni itunya sentiasa niat kita tu sentiasa kekal, kekal kan. Jadi tak wajib.
tapi sunat, dituntut juga, tapi tidaklah wajib sampai boleh membatalkan solat, membatalkan iman. Fa inna wa al-khuruj min as-salati, kalau dia berniat untuk keluar daripada solat, au taraddud fi ay yakhruja au yastamirra, batalat. Tapi kalau dia taraddud, tapi kalau dia berniat untuk keluar daripada solat, niat nak keluar, ataupun dia ragu-ragu sama ada dia keluar ke dia keluar solat ke atau dia terus solat ni. Dia ragu-ragu, aku dah keluar solat ke atau belum keluar, aku dah keluar solat ke ataupun dalam solat. Dia ragu-ragu dia dah keluar solat ke ataupun masih dalam solat. Jadi kedua-dua kes tadi batal solat. Pertama, kalau dia niat nak keluar. Kedua, dia ragu-ragu, aku ni solat ni sah ke batal, aku masih dalam solat ke dah keluar solat. Contoh dia terkhayal, betul sedap misal, alamak, aku ni solat ke tak solat belum solat dia khayal kan. Orang biasa, orang sakit lah, orang sakit dia sembahyang baring, lepas tu terlelap, aku tengah solat ke atau tengah buat apa. Jadi kalau ragu macam tu, batal solat dia. Sebab dia ragu-ragu kan. Bi khilafi al-wudu wal i'tikaf wal hajj was saumi, berbeza keadaannya pada wudu, i'tikaf dan haji dan berpuasa. Kalau dia ragu-ragu tengah berpuasa, aku tengah puasa ke tidak, maka tak batal puasa dia. Sama dalam wudu, aku dah batal wudu ke belum. Jadi ambil pada dia ragu-ragu, aku dah batal wudu ke belum, ambil yang sebelum dia ragu tadi. Sebelum dia ragu tadi tu dia ada wudu, maka dia kekal wudu. Gitu. Dia anha adhyaq baban, sebab kerana niat pada takbiratul ihram itu tadi, dia punya bab perbahasannya itu sikit je, sempit ataupun tak banyak kan. Sebab itulah kalau dia niat dia keluar solat ataupun dia ragu-ragu, terus batal solat dia. Sebab perbahasan tentang niat solat tu tak banyak, sikit je, berbanding dengan al-arba'ah, dengan i'tikaf, haji, puasa, wudu, ada 4 perkara, 1, 2, 3, 4. Berbanding dengan 4 perkara tadi, dia luas perbahasan dia. Fakana ta'thiruha bi ikhtilafi niyati asyad, maka kesan niat tadi tu pada 4 perkara, wudu, i'tikaf, haji dan puasa ni tadi tu, memberi kesan kepada 4 ibadat tadi tu. Niat tu memberi kesan kepada 4 ibadat tadi tu. Apabila berlaku perbezaan niat itu, salah, fakana takthiruha bi ikhtilafi niyyah asyaddu, maka adalah kesan niat itu tadi pada takbiratul ihram solat, bukannya pada 4 perkara tadi. Niat pada takbiratul ihram tadi tu, dia tak sama dengan istishab niat pada wudu, i'tikaf, haji dan puasa. Jadi masalah kita tadi ialah niat keluar kan. Jadi niat keluar ataupun taradud, syak ni taradud. Jadi kalau dia niat nak keluar daripada solat ataupun dia ragu-ragu dia masih dalam solat ke ataupun dah batal solat, maka ketika itu batal solat dia, kan. Tapi kalau wudu, i'tikaf, haji, tak batal wudu, tak batal i'tikaf, tak batal haji, kan. Wudu tu macam mana? Kalau dia lepas wudu, dia terangkat hadas kemudian dia ragu, jadi tidak batal wudunya dengan keraguan tadi tu. Okey. Sama i'tikaf, haji dan puasa sama. Mengapa? Kerana niat ni dalam
takbiratul ihram tadi tu dalam solat, niat dalam solat ni dia perbahasannya kecil saja perbahasan dia, pendek aja. Sebab tu dia kira kesannya tu fakana taksiruha, dia memberi kesan kepada solat itu biikhtilafin niyah, kalau dia punya niat tu dah terpesong. Jadi dia mempunyai kesan yang asyad, yang lebih besar jika niatnya tu dah berubah ataupun terpesong. Berbeza dengan wudu, i'tikaf, haji dan saum ni pembahasannya luas. Maka bila berlaku penyelewengan niat, maka dia tidak membatalkan. Tapi niat pada solat, kalau dia niat keluar je atau niat ragu-ragu je, aku ni masih solat ke masih belum, terus batal. Terus batal. Habis. Baik. Warabi'u min arkanis salah, yang keempat daripada rukun solat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.